ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. إن شاء الله. بسم الله. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Cukuplah Allah sebagai pelindung, cukuplah Allah sebagai penolong, cukuplah Allah sebagai pelindung, cukuplah Allah sebagai penolong. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqq qadri miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan Imam, pimpinan, pengerusi masjid yang akan terus mendapat petunjuk dan hidayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seluruh jawatan kuasa, penggerak, penyusun, pengatur, pencinta, penerus, pewaris tugas para rasul dalam mengimarahkan rumah Allah ini. Jawatan kuasa pentadbiran dan pengurusan, mudah-mudahan kita doakan agar terus dikuat, digagah dan diperkasakan oleh Allah Azza wa Jalla, biar berdentum guruh di langit, biar bergelora ombak di lautan, namun menyerah tidak akan sekali, walaupun kekadang usaha dan juga perjuangan kita ni dibalas dengan kecaman, kejian, maupun kata-kata yang berbentuk sindiran yang sangat tajam. Katakanlah, ya Allah, qul la ilaha illallah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku jaga rumah Allah ini, aku urus, aku tadbir, bukan kerana nama, bukan kerana manusia, tetapi kerana Tuhan manusia. Kecaman dan juga kutukan kalian tidak akan menjatuhkan, dan pujian kalian tidak akan mengangkat dirimu. Pujian tidak menambah, kutukan dan kejian tidak merendah. Tuan-tuan, alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jawatan kuasa sekali lagi, muslimin dan muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu
tetamu-tetamu Allah yang namanya disebut dan kehadirannya dijemput oleh Allah Azza wa Jalla, tidak dilupakan barisan media maupun di peringkat domestik maupun antarabangsa. Kita ada Al Jazeera daripada Arabi. InsyaAllah, alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi jariah pahala yang akan terus berjalan di saat kita bergelar jenazah. Sebahagia-bahagia orang, tuan-tuan, orang yang bahagia bila kita mati pahalanya hidup. Tetapi orang yang sengsara bila kita mati, sallallahu alaihi Muhammad, pahalanya mati, dosanya hidup. Saya ulang. Orang yang bahagia bila dia mati, dosa dia mati, pahala dia hidup. Tapi orang yang sengsara, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, bila dia mati, pahala dia mati, tapi dosanya akan terus hidup. Ini yang kita takut. Mudah-mudahan apa yang tuan-tuan dan saya buat malam ni akan membuatkan kehidupan barzakh kita akan terus terang benderang. Sallallahu alaihi Muhammad menempuh kematian yang mewah apabila pahala kita akan berjalan dan terus hidup di saat jasad sudah bergelar jenazah. 99. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala Muhammad, insyaallah. Tuan-tuan, sebagai mukadimahnya insyaallah. Sekali lagi persoalan yang saya rasa sering kali saya bertanya, sebagai kita kata murajaah, sebagai ulang kaji balik, sebagai muhasabah, sebagai mukadimah, tuan-tuan, sebelum nak masuk gear 5 ni, tengah panah enjin ni, tuan-tuan, apa niat, apa tujuan, apa maqasid, apa yang sedang terlintas di hati tuan-tuan bila tuan-tuan keluar daripada rumah tadi, tuan-tuan melangkah, naik motor ke, naik perdana ke, tak kisah whatever, tuan-tuan mai, apa yang terkandung dan terlintas yang sedang berada di hati tuan-tuan yang saya tak dapat baca. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan, antara tujuan kita mai, antara tujuan kita nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidillahi ta'ala, raudhatun min riyadil jannah. Nabi sebut pada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, antara wasiat Nabi, idza maratum bi riyadil jannah farta'u, bila kamu tengok adanya taman syurga, majlis ilmu, kuliah maghrib, sallallahu alaihi Muhammad, maka hendaklah kamu farta'u, mai singgah, korban kat tom yam tu, korbankan sat nasi kandang tu 40 minit saja. Allahumma salli ala Muhammad. Korban sat bola, sebab apa pun MU menang 2-1, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan, antara tujuan kita mai ni disebut oleh ulama, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, kita nak menutup pintu sistem dunia. Apa maksudnya, tuan-tuan? Ketika tuan-tuan berada bersama saya dan malaikat malam ni, dunia tuan-tuan sedang ditutup. Pintu rongga, pintu panca indera, tuan-tuan, tak ada sebarang dosa. Kita tak dengar benda tak elok, kita tak tengok benda tak elok, kita tak sebut cakap benda tak elok, dan tangan tuan-tuan pun tak tulis, tak komen benda tak elok, semua yang elok-elok. Maksudnya, tuan-tuan, sistem dunia tuan-tuan sedang dilumpuhkan oleh Allah. Di saat sistem dunia dilumpuhkan, Allah sedang mengangkat dan membuka sistem akhirat, so tuan-tuan, agar terus berfungsi on the right track, on the right path. Selama ni, kenapa akhirat kita gagal? Kenapa kita tak boleh main masjid? Kenapa kita cepat boring solat? Kenapa kita cepat bosan main kuliah? Sebab sistem dunia kita on, sistem akhirat kita off. Makanya, tuan-tuan, perjuangan kita hari ini bagaimana untuk mengurangkan online dengan dunia, tetapi sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, offline dengan dunia, tuan-tuan online dengan akhirat. Maka sekarang, tuan-tuan, sistem akhirat tuan-tuan sedang diaktifkan dan sedang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ada 4 tujuan. Bila sistem akhirat dan sistem diri tuan-tuan sedang diaktifkan, dunia kita off. Kita tak duduk kat luar, kita duduk dalam masjid, kita dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Sistem akhirat kita berfungsi. Allahumma salli ala Muhammad. Sistem pahala kita berjalan. Maka di situ, tuan-tuan, ulama kata apa? Ada 4 benda yang akan terhasil bila tuan-tuan main kuliah. Yang pertama adalah nak menyuntik dan menghasilkan produktiviti yang namanya lutf. Lutf ini ataupun sallallahu alaihi Muhammad, sifat kelembutan. Selama ni kita cepat marah, cepat melenting, cepat panas, sallallahu alaihi Muhammad. Tapi dengan merendahnya tuan-tuan duduk di bawah, maka tuan-tuan sedang mendidik diri untuk menghasilkan sifat yang pertama, lutf, latifah. Ya latif, ya latif, aku sedang mendidik diriku agar menjadi orang yang sifatnya lembut, tak suka marah. Satu. Yang kedua,
nilai daripada sistem akhirat yang tuan-tuan main malam ni, yang kita nak capai tuan-tuan, adalah dia panggil nilai sifat tasammuh. Tasammuh ni orang yang mudah kira bicara, yang mudah sembang, senang kira, toleransi. Kalau bertemu antara parking tu, kita boleh korban. Tak apa abang. Abang pergi dulu. Kita boleh bagi laluan dekat orang. Maka itu toleransi. Sallallahu alaihi wasallam. Nilai ni semakin kurang, semakin menuju akhir zaman, semakin umat tidak bertoleransi. Dia kira perut dia kira kereta dia kira gaji dia kira dunia dia. Orang lain tak mau minta. Dua. Yang ketiga, Allah sallallahu alaihi wasallam, nilai hub, nilai mahabbah, nilai kasih dan cinta. Sebab tu bila Nabi sampai di Madinah tuan-tuan, wasiat pertama ketika Nabi duduk atas Al-Qaswah unta tu, Nabi kata apa? Afshus salam, sebarkanlah salam, dalam salam ada kasih dan sayang. 9 bulan Allah letak kita dalam alam rahim. Tujuannya apa? Bila hang keluar, tengok masjid rasa sayang, tengok tok guru rasa sayang, tengok kawan rasa sayang, tengok tempat kerja rasa sayang. Nilai rahim dan nilai hub tu kamu bawa. Tapi bila keluar tuan-tuan, Allah suruh kita sayang menyayang, tapi tak jadi. Sebab bila dunia masuk dalam hati kita, daripada sayang dia jadi kecam mengecam, perasaan menjadi benci, dan tak ada nilai sayang. So kita main malam ni nak menimbulkan balik sifat rahim, sifat hub yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan mukadimah itu memberikan saya dan tuan-tuan kekuatan dan pencerahan untuk meneruskan perjalanan yang kita tak tahu bila titik pengakhiran. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, malam ni saya nak ajak tuan-tuan untuk merenung, untuk mentadabbur. Tuan-tuan, saya nak mengajak tuan-tuan untuk mendekati dan menghampiri apa yang Allah sebut dalam surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ni tuan-tuan antara surah yang paling banyak cerita. Tuan-tuan, sebagaimana yang pernah saya sebut, Al-Quran dia ada bahasa, Al-Quran dia ada ayat, Al-Quran dia ada intonasi, Al-Quran dia ada irama, Al-Quran dia ada cerita. Faqasusil qasasa la'allakum tatafakkarun. Allah kata, wahai ustaz, bukan duduk saja atas pentas kuliah ni, kamu kena sampaikan cerita. Sebab apa? Dalam cerita ada kisah, dalam kisah ada ibrah. Maka malam ni tuan-tuan, saya nak sebut sallallahu alaihi Muhammad, benda yang sangat relate, yang sangat berkait dengan apa yang ada keliling kelalang kita. Antara tanda akhir zaman nanti tuan-tuan, akan munculnya orang kaya yang sombong, orang kaya yang bongkak, orang kaya yang ego, dan orang kaya yang mewarisi sifat korun. Orang kaya yang gila views, orang kaya yang gila glamour, orang kaya yang sallallahu alaihi Muhammad menggunakan media sosial, matlamat tidak menghalalkan cara sallallahu alaihi Muhammad, sehingga sanggup berentam, sanggup menimbulkan provokasi, spekulasi, kontroversi demi untuk mengenyangkan perutnya sendiri. Ini Nabi sebut tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam kitab Bidayah wa Nihayah ataupun dalam kitab Al-Asy'arus Sa'ah. Antara tanda-tanda kiamat, tuan-tuan akan tengok orang kaya akan terus kaya, sehingga Allah kata tujuan aku jadikan engkau kaya adalah untuk kita kata mengatasi ataupun mengimbangi orang miskin. Tapi dengan adanya orang kaya hari ini, ada tak menambah, ada tak bermanfaat, sebaliknya ada lagi mudarat. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Jadi malam ni sebenarnya kuliah kita ditujukan khusus untuk orang kaya. Disebabkan tuan-tuan main malam ni, maka tuan-tuan ni memang orang kaya. Cuba tuan-tuan buat muka orang kaya, muka orang kaya. Macam mana buat muka orang kaya, cikgu? Ingat tak cerita apa? Cerita ahli baba bujang lapuk sallallahu alaihi Muhammad. Gaya dan karakter nak jadi orang kaya ni, P. Ramlee dah ajak lah. Sebab tu tuan-tuan, almarhum Tan Sri P. Ramlee kalau dia buat filem, dalam kajian saya, ada seorang cikgu, almarhum Cikgu Soleh. Ini penasihat P. Ramlee. Termasuk cerita Singapura dilanggar Toda, 3 Abdul sallallahu alaihi Muhammad, termasuk Alibaba bujang lapuk. Cerita tu sebenarnya sindiran tajam kepada orang kaya sallallahu alaihi Muhammad. Kita tengok seronok time gelak-gelak tapi tak tahu apa. Kalau boleh dibedah sistem pemikiran P. Ramlee yang berguru dengan Tuan Haji Said bin Linggi. Tuan-tuan kenal siapa dia? Orang yang membacakan doa ketika
Merdeka! 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 Almarhum Tuan Guru Tuan Haji Said bin Linggi, Allahumma salli ala Muhammad. Yang bagi tarikh merdeka kita dah tahu Syekh Abdullah Fahim, tapi yang mendoakan, yang baca doa ketika stadium merdeka gamat dengan kalimah keramat merdeka adalah Tok Guru kepada Piramli Said bin Linggi, Tuan Guru Haji Said bin Linggi, yang anak sulung dia adalah Haji Mahdi. Sebenarnya Haji Mahdi yang pegang watak Tok Guru dan Tok Imam, Tok Wali dalam filem Singapura Dilanggar Toda. Ada poin yang Piramli nak beritahu kat kita. Sebab tu nilai filem Piramli, dia ada nilai tasawuf yang sampai hari ni melekat. Bismillahirrahmanirrahim. Bezanya orang buat filem dulu tuan-tuan, dia ada ruh. Kita hari ni suka bersukaria. Saya dah cek semua jenis tak ada nilai ke apa kita kata. Selepas filem Piramli ni, boleh kita semua tak ada nilai positif kecuali Mak Kilau. 90 juta. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Okey. Malam ni tuan-tuan saya nak ajak tuan-tuan merenung apa yang Allah cerita dalam surah Al-Qasas. Sallallahu alaihi Muhammad. Tadi saya nak kata apa tadi? Saya terlupa. Ketika mana karakter gaya, kita kata apa? Gaya orang kaya. Sebelum nak masuk tajuk ni, cerita orang kaya ni. Krisis orang kaya akhir zaman. Dalam poin saya tuan-tuan, saya akan huraikan sekali lagi dengan izin Allah Azza wa Jal. Ada orang manusia akhir zaman hari ni, dia kembali menghidupkan semangat dan nilai kekorunan. Korun dah mati dah, tapi semangat dan nilai kekorunan sedang dihidupkan. Arab Quraisy yang sembah berhala dah tak ada dah, tetapi umat akhir zaman sedang menghidupkan kembali ke nilai kearaban dan nilai kequraisyan, sehingga kamu kembali menyembah berhala. Sallallahu alaihi Muhammad. Benda ni yang Allah suruh sembelih nilai kequraisyan yang ada dalam diri kamu, sembelih rasa kekorunan yang ada dalam diri kamu, sembelih rasa Firaun dah mati lama dah, tetapi tuan-tuan nilai kefiraunan masih berada dalam diri kita. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Hati-hati dalam surah Al-Qasas. Everything was clear mentioned by Allah Azza wa Jalla. Allah sebut secara jelas. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Okey, tak apa. Saya tangguh Ustaz cerita Alibaba Bujang Lapuk tu. Sekejap kita tak sampai mesej. Lagi kalau saya ingat saya cerita balik. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Okey, ketika mana tuan-tuan dalam Sallallahu alaihi Muhammad, contohnya dalam kitab hadis 40 hadis akhir zaman karangan almarhum Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari Al-Maliki Al-Nadwi. Disebutkan tuan-tuan, antaranya tuan-tuan ada 3 fitnah. Yang ini kita dah faham dah. Fitnah apa? Fitnah ahlas, peperangan, kekacauan, musibah, kekalutan, pebalahan, permusuhan non-stop. Lepas habis satu, lepas habis satu isu, lepas habis lagu trending, tak tahu lepas ni apa dia pula. Ada je takkan berhenti non-stop, dan kita berada di zaman tu. Baru minta maaf, baru taubat hari ni, esok buat pula. Fitnatul ahlas berulang. 2. Yang kedua, fitnah sarra. Sarra ni kita nak faham bahawa Allahumma salli ala Muhammad dalam surah Ali Imran ayat 133 diceritakan orang yang kaya akan hanyut dengan kekayaannya. Ini yang saya kata apa tadi? Gila View, founder kita yang ada ni, dia menjadikan platform kekayaan dia, orang kaya, toke emas, toke kedai, dia akan hanyut dengan kekayaannya. Tuan-tuan, rakyat Malaysia ada 33 juta. Tolak non-Muslim, tolak kanak-kanak, katalah kita ambil separuh, 16 juta. Sallallahu alaihi Muhammad. 16 juta kalau kita kutip seorang RM1. Ni cara bodoh-bodoh lah. Kutip seorang RM1 sebulan tuan-tuan. Kita akan dapat sebulan dana untuk umat Islam 16 juta. RM1 paling koman. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, takkan nak bagi RM1. Ni tak tolak, ni tak masuk orang kaya ni. Ni kira paling lekeh. Sebulan kita ada 16 juta, setahun kita ada plus minus berapa? 180 juta. Setahun. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Tempat saya lihat datu dulu. Dengan dana yang kita ada 180 juta ni tuan-tuan, kenapa masih ada orang yang tidak ada IC? 20 tahun, 30 tahun saya ingat waktu saya ajak form 6 syariah STPM Dekat Tanam. Budak tu Allahumma salli ala Muhammad, SPM dia 7A. Tak boleh pergi mana? Ambil STPM, aliran sains. Saya mengajar matematik T, saya mengajar syariah. Budak dapat straight A tuan-tuan, STPM, budak luar bandar. Akhirnya terkandas. Jual baju, jual tepi jalan. Sebab apa? Tak ada IC. So tiba-tiba kita merdeka. Saya tak tahu di mana nilai kemerdekaan kita. Allahumma salli ala Muhammad.
Ada lagi orang pelajar yang tidak ada IC. Kalau saya kata, kalau kiraan kita tadi dengan 180 juta dana ni, kita boleh mengayakan, ataupun kita tak kaya lah, kita kata 180 juta ni boleh tutup ruang kemiskinan. Kalau tak tutup pun boleh minimize. Tapi kenapa makin lama kemiskinan, kemelaratan makin teruk? Adakah bumi ini tidak berkat? Adakah gaji pun tak berkat? Adakah orang kaya yang ada ni tak berkat? Adakah Allah tak berkat bumi ini? Semakin lama makin susah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari tu sibuk telur. Lepas tu minyak. Lepas tu ayam. Harga. Isu krisis. Lepas ni tak tahu pula. Benda apa? Next. Sampailah. Memang sampai zaman dia. Yang ketiga tuan-tuan, dia panggil fitnah ruwaibidah. Sallallahu alaihi Muhammad. Fitnah ni apa? Fitnah ni orang bodoh membodohkan dirinya dan dia tak sedar dia sedang membodohkan dirinya. Masuk toilet, buat live. Duit tak tahu nak buat apa, tabuk atas katil. Pun buat live. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya tu try juga nak teringin nak rasa macam mana nikmat orang tabuk duit atas katil ni. Tabuk, 10 kali tabuk habis. Rupanya duit sengit-sengit ada RM10 je. Orang kaya dia ambil 50 tabuk duit ada lagi kan. Saya nak buat juga. Nak rasa aku, kalau aku kaya, kita pun pergi tukar lah sengit-sengit, RM10 tabuk, RM1 atas katil, RM1. Nak buat live kita pun. Sampai 10 kali tabuk, habis kat tangan. Di mana duit aku? Rupanya RM10 tu yang modal. Muslimin dan muslimat rahmatullah sallallahu alaihi wasallam. Tu pun jangan nak kaya. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Okey. Cerita dia tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahmatullah. Saya nak bawa tuan-tuan cerita dia pada ayat 76. Zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa ni tuan-tuan antara umat yang paling laki. Bukan laki perempuan tu. Laki ni apa? Bertuah. Sebab apa? Sebab dia hidup pada zaman yang ada Nabi bukan setakat seorang, ramai. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Syuaib. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu dan ayah. Jadi bila umat Nabi Musa ni sepatutnya logik akal, mereka jadi orang alim. Label wali punya. Sebab apa? Hampa duduk dengan Nabi kot. Kita kalau duduk sebelah tok guru pun dah rasa, update status. Hari ni berkhidmat untuk tok guru. Kemas dah tu. Kan? Makan semeja. Dan terasa ke? Tolong suap, tolong buh pinggan. Tok guru baru update status 10 hari. Tak habis. Baru tok guru sallallahu alaihi wasallam. Baru ustaz mana? Tuan-tuan, ini nak umat Nabi Musa duduk dengan Nabi tu agak-agak berapa ribu kali dia pun nak update status. Aku duduk dengan Nabi kot. Tapi tuan-tuan, apa jadi pada umat Nabi Musa? Antara umat yang paling teruk. Tuan-tuan, dalam banyak-banyak umat ni, dalam kategori sejarah, umat yang paling teruk ada dua. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kata yang paling, ayat kasar dia paling biadab dan paling kurang ajar. Satu, umat Bani Israel. Yang kedua, umat Muhammad lah, kita. Sebab kita ni penutup akhir zaman. Kebiadaban dan kekurang ajaran kita ni, sallallahu alaihi Muhammad, sampai tak boleh nak tegur. Ustaz tegur ke, asatizah tegur ke, dia main syekh. Ustaz ni dah popular dah, tak perlu tumpang populariti siapa-siapa. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Okey, balik cerita Qarun. Allah kata ayat ke-76 tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahmatullah. Apa Allah kata ni? Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin. Allah kata, sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Mereka ni siapa? Orang kampung dia, rakyat jelata, kawan-kawan sendiri. Tu asal dia Qarun ni orang susah, tapi Allah uji dia dengan kekayaan toke emas. Tuan-tuan, ada tak kawan-kawan yang saya kata nilai kekorunan, hari ni makan semeja, esok dia dapat gaji, esok dia naik pangkat, nak masuk pilihan raya ni, bila menang pula pilihan raya, hari ni baru makan semeja, esok Assalamualaikum, ingat tak saya? Alah, yang makan roti canai sekali tu sebelum pilihan, siapa? Kita kenal ke?
Nada tu jadi lain tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Ni bukan kata kat siapa-siapa tuan-tuan, termasuk asatizah dan ustaz sendiri. Sebab tu pesan guru saya, musibah bagi ulama dan tok guru sebenarnya lagi bagi banyak pengikut lagi musibah untuk dia. Nak jaga keikhlasan hati ni tuan-tuan, lagi orang puja, lagi orang sanjung, oi benda yang sangat teruk. Sebab tu tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Zaman Nabi Nuh, tuan-tuan tahu macam mana boleh berlakunya berhala? Berhala punca dia tok guru, orang alim. Orang pergi ambil gambar, orang pergi macam tadilah update status sallallahu alaihi Muhammad. Sehinggalah tuan-tuan iblis mai hampa nak dak khidmat dengan tok guru ni, hampa nak dak sayang tok guru, hampa nak dak hormat tok guru. Okey, tok guru dah meninggal kan? Kala ni hampa kena buat patung. Iblis datang berlumba-lumba. Maka dia buat patung. Masuk fasa kedua, iblis cucuk lagi. Takkan hampa tengok saja. Hampa kena buat ritual sesuatu. Bila hampa buat tu, hampa akan pahala hampa buat ni akan sampai kat tok guru hampa sebagai tanda memuliakan tok guru. Akhirnya iblis datang menyembah patung. That was the first berhala yang wujud atas muka bumi Allah. Termasuklah Hubal, Manat, Lata, Uzza yang ada. Sehinggalah patung yang saya sebut secara eksklusif pada tuan-tuan ketika saya pergi di Jeddah baru ni dan di Riyadh Arab Saudi dan di Jeddah Raya baru ni dah dibina. Saya ulang balik, mungkin tuan-tuan pernah dengar, sudah terbina patung-patung yang berukiran mantan-mantan Raja Arab Saudi di bumi Arab. Tunggu masa nak sembah saja. Sedangkan Nabi kata apa? Arab akan kembali menyembah berhala. Wailul lil arabi min syarri qad iqtaraba. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi kata apa? Celakalah kalian bangsa Arab sebab kalian akan kembali menyembah berhala. Kalian akan kembali menjadi kekorunan. Tuan-tuan, hari ni Allahumma salli alaihi Muhammad 16 Mei, 14 Mei kan? Allah uji tuan-tuan Presiden UAE. Apa namanya? Almarhum Allahumma salli alaihi Muhammad Syekh Khalifah Zayed An-Nahyan. Meninggal pada usia 73 tahun pada hari Jumaat. Presiden UAE. Kekayaan aset peribadi dia tuan-tuan 15 bilion dolar USD ketika meninggal. Dan dicampur dengan harta kekayaan keluarga hampir 1 trilion USD. Tetapi tuan-tuan, fa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang presiden khalifah yang telah menamakan, yang telah merasmikan Burj Khalifah dengan nama dia tuan-tuan, akhirnya meninggal hanya di atas tanah yang harganya tak sampai 100 ringgit, batu nisan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sallallahu alaihi Muhammad, nak beritahu bahawa ini antara contoh presiden UAE yang sangat merendah yang saya jumpa dalam kajian sejarah saya, yang kubur dia tidak ada sebarang batu nisan. Tidak ada sebarang ukiran emas keluarga diraja, hanya tepi jalan. Sama macam Baqi', cuma dia ada batu nisan yang special sikit. Sedangkan dia meninggal kekayaan aset 15 juta USD dolar. USD. Muslimin dan muslimat rahmatullah sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Nak bagi tahu ni tuan-tuan, hari ni kekayaan keluarga diraja Arab Saudi adalah 1.5 trilion USD. Tuan-tuan faham tak? 1.5 trilion USD ni, Allahumma salli alaihi Muhammad, bersamaan dengan bajet satu kementerian negara Malaysia. Sallallahu alaihi Muhammad. Nak aset sebulan Raja Arab Saudi ni, gaji sebulan sama dengan build up satu negara Malaysia. Punya kaya tak kaya. Tapi tu saya kata, Ustaz, bukan saya kata, Allah kata, kekayaan kamu sallallahu alaihi Muhammad, hampa jangan jadi macam Qarun. Okey, apa berlaku ni tuan-tuan? Ketika Qarun ni yang Allah mantapkan dia, Allah kayakan dia menjadi manusia yang lupa diri. Sebab tu tuan-tuan, manusia ni dia tak boleh terlalu kaya, terlalu selesa, terlalu kenyang, terlalu handsome, terlalu manis tak apa. Tak mau galak. Okey? Terlalu manis tak apa, dimaafkan. Kalau terlalu lain.
terlalu besar rumah dia, terlalu banyak, terlalu aset. Dia bila terlalu over ni, overdose. Kita macam sama lah kan, makan ambil gula, over gula dia jadi kencing manis, over garam dia jadi darah tinggi. Manusia koron ni kita memang tak boleh lupa, tak boleh lebih, tak boleh terlalu selesa. Sebab tu tuan-tuan, kita kena ada dalam hidup manusia ni kadang aksiden, kadang hilang duit, kadang hilang rumah, yang tu tak apa, boleh cari baru. Maksudnya dalam hidup manusia ni perlu ada sesuatu hilang, tercabut. Sebab apa? Sebab kalau kita tak hilang, kalau tak ada kekurangan ni, manusia akan jadi macam korun. Firaun sampai tak pernah sakit, tak pernah demam, tak pernah kentut, sehingga ala rabbukumul a'la. Pasal apa mengaku Tuhan? Sebab bila terlalu ada segala-galanya, bila terlalu dipuja sampai mengaku Tuhan. Sebab tu saya ulang balik pesanan untuk diri saya dan semua asatizah yang tengok, hati-hati bila kita terlalu banyak follower. Bahaya tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Okey? Maka tapi tak ada masalah kalau setiap hari kita tasawuf, bersih diri, bersih hati. Insya-Allah Allah jaga. Ya Allah bantu, ya Allah. Kita diarak, kita dipuja, diagung, di macam-macam. Tuan-tuan bahaya. Muslimin dan muslimat rahmatullah, Allahumma salli alaihi Muhammad. Okey? Allah sebut kami menganugerahkan korun ni tuan-tuan, kunci-kuncinya sungguh berat, dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Tuan-tuan, nak abang kayanya korun ni, peti besi emas dia tu di istana dia kan dibuat daripada tiang emas, siling emas, lampu emas, kapet emas, everything was created by gold, daripada emas. Tuan-tuan boleh sebut kat saya, dunia kita hari ni kat mana ada satu binaan yang diperbuat daripada emas, solid, tanpa campuran? Ada kat mana? Di Masjid Sultan Hasan Al-Bolkiah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bandar Seri Begawan. Saya last program di Brunei 16 Mac 2019. Dalam masjid tu, tuan-tuan pun tahu kan, satu-satunya masjid yang kubahnya solid emas. Tapi tak pernah ada kes orang naik kikih dan curi emas tu. Mungkin sebab tu tuan, satu lagi fakta. Di Brunei, pelajar yang dapat third class, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sultan Hasan Al-Bolkiah akan bagi duit beasiswa third class $1,500 Brunei sebulan. First class 3 kali ganda, $4,500 Brunei. Sallallahu Alaihi Muhammad, BD. Darat dengan 3 lah. Budak kita, student pergi sana, dah macam orang kerja kerajaan. Gaji 5 angka. Bukan gaji, beasiswa saja 5 angka. Satu lagi, di Brunei tuan-tuan, tidak akan ada tuan-tuan akan jumpa tabung-tabung tolong kami, bantu kami ana yadim yanu. Kita tak jumpa tabung-tabung madrasah tahfiz. Bukan menghina, tapi tak ada. Sebab setiap bulan Sultan Hasan Al-Bolkiah akan mengeluarkan bajet pribadinya untuk semua tabung mak tahfiz. Dia jaga martabat orang Quran. Tak mau kutip-kutip duit ni apa dia? Jaga orang Quran, ni jaga ahlullah, ni orang Allah ni. So kena jaga, pemimpin turun jaga mak tahfiz. Tak ada kutip-kutip tabung-tabung dekat masjid tepi jalan. Kita bukan menghina, tapi kita dah tak ada orang nak bagi, kita pasal minta pun orang tak bagi. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Sedangkan esok geng-geng hak minta ni, esok kita melutut depan depa ni yang akan tarik dengan kita. Sebab depa ni ahlullah, ahlul Quran, orang Allah, geng Allah. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Okey, kembali cerita korun tadi. AJK dan personal assistant. Korun dia ada PA dia. PA ni, tuan-tuan, pegang kunci saja. Dia ada portfolio khas yang pegang kunci saja. Peti besi. Peti besi tak kira lagi tau. Ni baru pegang kunci saja dah berapa ribu portfolio pembantu dia. Punya kayanya korun. Saya ringkaskan tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad, ayat yang ke-78. Dia korun berkata, bila rakyatnya bertanya, umat bertanya, wahai korun, hang ni korun, woi, dulu sama susah dengan kita ni. Duk kerja makan gaji, panas kes semaki, makan petang, kes malam, makan roti canai. Apa yang hang rahsia hang ni, kaya bagi tips sikit, formula sikit. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa kata korun? Point dia kat sini. Qala innama utituhu ala ilmin adi.
Sesungguhnya Qarun berkata, aku jadi kaya tukang emas harta keliling pinggang di sana sini kerana ilmin indi, kerana ilmuku. Aku pandai marketing, aku pandai buat iklan, aku pandai buat konten, aku pandai network, aku pandai bisnes, aku pandai cari datuk, aku pandai aku, semua aku. Seorang satu pun tak ada perkataan hadza min fadl rabbi. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka yang inilah satu kita kata satu tamparan Allah nak beritahu kat kita, orang kaya bila dia kaya tak ada satu pun perkataan Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwah. Kamu dikuatkan, kamu dikayakan, kamu banyak follower, kamu banyak subscribers, sampai kamu boleh makan duit konten kamu tu, asbab dia ada benda-benda walaupun syubhah dan maksiat, semuanya izin Allah Azza wa Jalla. Tapi tetap dia kata ala ilmin indi, aku yang buat, tangan aku. Muslimin dan muslimat Allah. Maksudnya apa? Bongkak dan egonya. Tidakkah dia tahu bahawa Allah telah membinasakan umat-umat terdahulu yang lebih kuat daripadanya? Sedangkan umat-umat dulu, kita tengok umat Hud, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad, Nabi apa lagi? Nabi Lut, dan umat-umat sebelum ni dah ada contoh, dah ada sampel, tetap duk teratur juga. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, pelajaran untuk kita. Kita fikir logik tuan-tuan. Sebelum PKP, kalaulah masjid 5 soft, selepas PKP tuan-tuan, kita dah belajar daripada kesilapan dan juga kita belajar daripada kekurangan kelemahan dulu. Mungkin tidak mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Logik akal sepatutnya lepas PKP daripada 5 soft menjadi 10 soft. Tetapi hamailah PKP berapa tahun pun soft duk teratur juga. Why? What is the because? Di mana salahnya umat ini ya Allah? Sallallahu alaihi wasallam. Ini muhasabah untuk saya tuan-tuan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi Qarun macam tu tuan-tuan. Sifat keqarunan ni hang bagi terang mana pun dia tetap takkan beringat. Khatamallahu ala qulubihim. Hang pesan terang mana pun, ustaz asatizah pesan tegur cara baik, cara keras, dia duk teratur juga. Dia takkan berubah. Ini sifat Qarun. Ketegak sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Apa seterusnya? Fa kharaja ala qaumihi fi zinati, maka keluarlah Qarun panggil orang-orang kampung dia. Orang-orang kampung. Kam. Semua main. Orang kampung ni bila dengar Qarun panggil, jom. Qarun panggil. Kok lah nak edar seorang RM10 kan? Rumah surah apa jadilah kan? Makan free. Rupanya tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, apa yang berlaku sangat mengejutkan. Tuan-tuan, bila penduduk umat mai tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Qarun fa kharaja ala, dia keluar naik atas unta dia dengan sauk, tahu sauk? Dia pakai semua rantai cincin belian ni di tengkok, di leher dengan tengkok sama kan? Di tangan, di jari, celah kangkang. Hak mana ada boleh sangkut, dia sangkut habis. Ni geng Qarun. Dugudum. Bila dia lalu tuan-tuan, orang umat Bani Israel tunduk pada dia. Sampai ditanya, wahai Qarun, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti yang didapati oleh Qarun. Semua nak tanya, Qarun, awak kaya macam mana Semua berebut. Bila tengok Qarun macam tu tuan-tuan, semua berebut nak jadi kaya. Kita pun sama juga Kalau aku kaya, sebelum lena tak tangan atas kepala. Rupanya lena, rupanya mimpi bawa McLaren. Sedang kepak kaki, tepam, jatuh hati. Aduh, mimpi selek betul lah. Ingatkan betul lah. Kita kira modal kaya juga, tapi mimpi lah dan lena. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, kembali cerita tadi tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila keluar Qarun ni tuan-tuan, dia kata apa? Seorang pun aku takkan bagi. Sebab ini, hampa nak, hampa kaya, hampa usaha sendirilah. Hampa buatlah konten sendiri. Ni duit aku tak kacau duit hampa pun. Kata Qarun dengan penuh rasa bongkak dan sombong. Dia tak nampak dah. Semua titisan, setiap inci emas tu semua daripada Allah Azza wa Jalla.
Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, ketika itu ayat yang ke-80, tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu wahai Qarun, celakalah kalian, celakalah engkau wahai Qarun, wailakum thawabullahi khair. Maka tuan-tuan, bila Qarun mengeluarkan penyakit Qarun, dia suka show off. Apa show off? Live. Macam dia? Live lempak duit RM50. Live lempak duit. Hari ni buat live tour rumah, esok tour kereta, esok tour kolam. Jenis yang show off ni adalah sifat Qarun. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka ketika itu datanglah netizen Bani Israel, terpecah kepada dua. Satu golongan yang beriman, dia kata, celakalah kamu wahai Qarun, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Ingat Qarun, la tafrah, jangan seronok sangat, jangan gembira sangat, takut makan tak habis pun lagi. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mai pula golongan kedua, bila nak dia macam Qarun ya, depa dah termakan saman. Jadi netizen terpecah kepada dua. Persatuan netizen pertama bukan kecam, tegur. Qarun, ingat Qarun, tak sampai mana. Sallallahu alaihi wasallam. Esok hang kain kapan hang untuk bukan dibuat daripada emas, daripada kain yang hang tak sampai RM30 nilai dia. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mai netizen yang kedua, tak apa. Buat lagi. Awak kan tak guna duit siapa-siapa pun, ni ikut awak kan. Kami sokong. Mai persatuan netizen yang kedua terus menyokong Qarun. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka, tuan-tuan dan puan-puan, ayat ke-81. Apa kata Allah? Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Maka ketika itu tuan-tuan, ketika Qarun sedang meminum gelas air daripada gelas yang diperbuat daripada emas. Tuan-tuan, bila sebut tentang emas, gelas emas ni, tuan-tuan ingat tak kisah yang berlaku ketika Syekh Abdullah Al-Qumairi sallallahu alaihi Muhammad, seorang ulama yang datang daripada Baghdad, Iraq, anak murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang turun daripada Baghdad, Iraq, yang menjadi tempat pertapaan di Gunung Jerai ketika beliau almarhum Tuan Guru sallallahu alaihi Muhammad yang bertaraf wali Allah mengislamkan Raja Pra-Um Mahawangsa sehingga bertukar menjadi Sultan Muzaffar Shah sallallahu alaihi Muhammad, sehingga lahirlah keturunan Raja Bersiung dan seumpamanya. Tuan-tuan, Syekh Abdullah Al-Qumairi ni apa yang dia buat tuan-tuan? Dia yang mengislamkan Raja Pra-Um Mahawangsa tu ketika dia pergi di istana di Lembah Bujang, ketika dia nak disihir macam mana Firaun buat dekat Nabi Musa, macam tu dia macam itulah Pra-Um Mahawangsa buat dekat Syekh Abdullah Al-Qumairi. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, apa yang berlaku ketika mana sihirnya taklud, ulama tu taklud, tak kena sihir, maka Raja Pra-Um Mahawangsa tanya, apa jin apa yang kamu pakai ni? Kami ni dah orang kata apa, Bomo Siam ni yang paling brigade general 9 paku punya, tak makan saman juga. Dia kata apa? Syekh Qumairi kata apa? Qul la ilaha illallah. Itu je ayat dia. Ketika itu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, saya ringkaskan, bergetar dan bergegar istana Lembah Bujang. Dan ketika itulah Raja Pra-Um Mahawangsa menyatakan keislaman dia, dan semua benda disamak ataupun disertu dalam istana dia sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, dan termasuk gelas yang diguna pakai oleh Raja Pra-Um Mahawangsa, dan gelas itu dibuat daripada emas. Dan gelas emas itulah ketika diberikan hadiah kepada Syekh Abdullah Al-Qumairi kena menghadiahkan agama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, Syekh Abdullah Al-Qumairi menamakan negeri Kedah bersempena dengan nama gelas emas itu yang telah disamak, disertu tuan-tuan, diislamkan, kita kata dibersihkan dengan nama Qadah Darul Aman. Antara riwayat negeri yang aman termasuklah pekakas-pekakas yang telah diislamkan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, kembali cerita Qarun tadi. Nak habis dah? Ketika itu tuan-tuan, bergetar dan bergegarlah istana Firaun. Tadi saya kata apa? Di Brunei satu-satunya kubah dia. Tuan-tuan, kalau masjid kita ni kubah emas, agak-agak jadi apa? Silat-silat hari bulan saya rasa AJK dulu naik fikir. AJK kan ada tangga, mereka pegang kunci. Kan? Bukan masjid ni lah, masjid lain. Jemaah tak ada main kikih, AJK buat kerja awal. Orang lama. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saya baik masjid kita tak ada kubah emas. Warna emas tu banyak.
Muslimin dan muslimat rahmatullah. Jadi jangan main-main emas ni ya. Sallallahu alaihi Muhammad disebut wal fiddah. Okey. Apa berlaku? Ayat ke-81. Fa khasafna bihi wa bidaril ard. Ketika itulah Allah kata kami benamkan tuan-tuan seluruh inci ruang yang ada dalam istana Qarun tuan-tuan telah terbenam dan dibenamkan termasuk jasad Firaun. Jasad Qarun yang sedang minum. Tuan-tuan dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan ketika jasad menelan Qarun ni dah masuk dekat tenggorok, apa kata Qarun? Kalimah yang keluar daripada hatinya, daripada lisannya, qul la ilaha illallah amantu billah. Aku beriman dengan ajaran Allah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Aku akan terima taubat seorang hamba aku selagi mana nyawa tak sampai ke tenggorok. Sedangkan ketika itu nyawanya sudah sampai di halku. Dan dia beriman tu pun sebab dia nak tenggelam. Kalau tak tenggelam tu tak beriman juga. Same goes to Fir'aun. Sama cerita macam Fir'aun. Ketika Fir'aun tenggelam dalam Laut Merah, Nabi Musa dengan 70,000 umat Bani Israel dah terselamat. Ayat dah sampai di tenggorok. Amantu billah Rabbi Musa. Aku beriman dengan ajaran Nabi Musa. Allah kata everything was too late. Sama kes. Fir'aun dan Qarun, dua-dua zaman Nabi Musa. Muslimin dan muslimat rahmatullah, dan dua-dua ada similarity. Seorang ditelan bumi darat, seorang ditelan air laut. Dan dua-dua tu Allah tidak menerima taubat dan keimanan mereka. Puncanya apa? Puncanya kaya sangat, puncanya glamour sangat, puncanya terkenal sangat, puncanya popular sangat. Itu bahaya. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Okey. Jadi kuat sangat, satu lagi. Kuat sangat macam Firaun sampai mengaku Tuhan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, sebelum saya berakhir, bila Allah kata apa tadi? Ayat ke-81 kami benamkan ketika itu tuan-tuan, maka geng hak persatuan netizen yang kata nak jadi macam Qarun tu kan. Dia kata apa tuan-tuan? Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah dan tidak termasuk orang yang dapat membela diri. Dan orang-orang yang kelemarin, yang mengangankan kedudukan nak jadi macam Qarun, maka mereka berkata, aduhai benarlah kiranya Allah yang melepaskan rezeki bagi siapa yang dia kendaki. Bila dia tengok Qarun kena macam tu, semua orang tinggal Qarun dan semua unsubscribe, unfollow, unlike. Sallallahu alaihi Muhammad. Oh, hang tak sat ni, hang nak jadi kaya. Bila hang tengok Qarun macam tu, ini yang dikatakan tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, dalam hidup manusia kita akan jumpa kawan dan sahabat yang based on kepentingan dunia. Bila kita popular, baru dia main. Bila kita up view, baru dia main. Bila kita somebody, baru dia main. Bila kita susah, kita sedih, kita sorang-sorang, kita dikecam, mana penyokong-penyokong ni? Itulah kisah hijrah. Nabi Muhammad diancam, dikecam, dikeji, dibaling batu. Mana sokongan kalian? Datang unta Al-Qaswah, binatang dulu sampai. Rasulullah dan didatangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Itulah dua makhluk Allah yang setia, lapar bersama, sedih bersama, tangis bersama, sakit bersama, rebah bersama. Kalau saya minta tuan-tuan tulis malam ni 10 orang sahabat yang boleh teriak dan lapak bersama tuan-tuan, cukup dah 10 orang. Maka hijrah adalah nilai kesetiaan. Itu tambah sikit infonya. Muslimin dan muslimat rahmatullah sallallahu alaihi Muhammad. Sebab tu Sayyidina Ali pernah ditanya, berapa orang sahabatmu wahai Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Sayyidina Ali kata apa? Tengok waktu aku susah, waktu aku lapar, waktu aku sedih, waktu aku accident, waktu tu aku tahu berapa orang sahabatku. Jadi untuk nak makluman tuan-tuan, saya tengah lapar sekarang. Saya nak tengok ada orang mesej tak ajak makan. Ustaz ajak makan Ustaz? Baru test makan. Muslimin dan muslimat rahmatullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan, maka Qarun tuan-tuan dibenam oleh Allah Azza wa Jalla. Habis cerita Qarun. Rupanya tuan-tuan, ku sanggakan panas berpanjangan. Rupanya cerita Qarun keluar balik. Habis dah Allah benamkan Qarun dalam bumi, termasuk dengan emas, tiang-tiang semua tuan-tuan. Siapa pergi cari balik? Kita umat Muhammad pergi korek balik harta Qarun. Sebab tu saya, kalau tanya saya secara peribadi, saya tidak, you can disagree to agree, you can agree to disagree.
Tuan-tuan boleh tak setuju dengan statement saya? Sebab ini bukan fatwa, ini hanya pandangan. Sebab tu bila kita buat program Treasure Hunt, bagi saya, alangkah lebih baik kita menggunakan perkataan lain. Jangan menggunakan perkataan pertandingan mencari harta korun. Sebab bila kita menggunakan words korun tu, dia melambangkan kekufuran. Dia ikon kufur. Kenapa perlu diangkat ikon laknat? Mencari harta korun tenggelam lama dah. Boleh menggunakan ayat tu, kecuali tuan-tuan buat pertandingan, tuan-tuan panggil seorang ustaz, dia jelaskan waktu tu, beri pencerahan. Tuan-tuan, walaupun kita menggunakan harta korun, sebenarnya ada kisah tentang korun. Yang tu boleh. Ada ibrah yang kita ambil. Sebab kalau kita tak sebut, generasi keturunan kita akan mengagungkan nama korun. Jadi, membesarlah mereka dengan sifat kekorunan. Tu yang sombong, belagak, action nak mampu itu. Kita mewarisi sifat kekorunan. So, lepas ni tukar nama, mencari harta balik tu. Tuan-tuan fikirlah sendiri. Cari idea lain dan guna korun tu. Sebab dia lambang keegoan dan kekufuran. Muslimin dan muslimat rahmatullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tuan-tuan, okey, nak tutup macam mana ni? Nilai sifat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tadi saya kata apa tadi? Apa yang Piramli nak sebut pada kita dalam filem Al-Ma'albah. Ni sifat orang kaya akhir zaman. Ketika cuba tuan-tuan ambil sikit dia punya nilai, walaupun dia hanya filem. Ketika almarhum Datuk Aziz Sattar, apa nama watak dia? Aziz lah kan? Sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana dia tengok apa? Dia tengok 40 penyamun yang dipimpin oleh almarhum Tan Sri Piramli, Brigadier Jeneral besar. Okey. Tuan-tuan, ketika itu sallallahu alaihi wasallam, Aziz ni dia follow macam mana si 40 penyamun yang berjadi kaya. Ringkaskan cerita, sampai dekat satu bukit ataupun satu gua. Tiba-tiba ketika Piramli membacakan satu mantra merah padi, tulislah kawan tu. Apa mantranya? Niat insan mata kaji, semari sing bom. Pintu pun terbuka. Apa maksudnya tuan-tuan? Jom kita tengok. Niat seseorang dalam bahasa Jawa ni, niat insan mata kaji, semari sing. Niat seseorang yang sangat tekad untuk mencapai sesuatu. Nampak tak? Cerdiknya Piramli ni. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Tutup gua, rampongi sing sematilom. Tuan-tuan, apa benda yang sallallahu alaihi wasallam, apa benda yang kita boleh ambil pelajaran? Ketika mana Aziz dapat harta, dia bawa balik, dia taruh habis. Tu ya tuan-tuan. Dengan lampu-lampu dinding pun ambil, ada tak minyak tu. Saya pernah duduk dalam tu dulu, ada orang masuk rumah. Mungkin ambil berkat ustaz kot tu. Yang mahiran tu, dia masuk rumah tuan-tuan, kami rumah bujang. Sallallahu alaihi wasallam, masuk rumah bujang, dia ambil remote Astro. Yang heran, bateri tak ambil. Saya buat kajian ni, semayang hajat, ya Allah, tunjuk aku jawapan. Kenapa dia tak ambil bateri sekali? Saya punya fikir, Allah kesian loh, dia nak tengok Astro, bateri tak ada. Nak pergi cari, telefon tak ada. Ni abang ni nak tengok TV kan? Abang ambillah bateri sekali. Dia ambil remote saja. Saya sampai malam ni tuan-tuan. Kisah ni berlaku pada tahun 2006. Sampai malam ni 16 tahun dah kisah ni tak jumpa jawapan. Tuan-tuan cuba balik cari jawapan. Pasal apa dia tak ambil bateri? Okey. Tapi Aziz ni dia ambil semua, tak ada tinggal. Bila dia balik ke rumah, sallallahu alaihi wasallam, apa berlaku tuan-tuan? Bertukar wataknya. Macam mana jalan orang kaya? Pegang seluar singkat, tarik sikit. Betul tak? Dia hanya filem. Tapi nak beritahu bahawa karakter dan manusia hari ni, kalau bila dia kaya, sallallahu alaihi wasallam, padahal Piramli yang punca bagi itu kan, dengan penyamun habis, Piramli pun kena taruh. Maksudnya tokek hak bantu pun kena taruh. Itulah sifat Melayu. Bila sebut macam ni memang ni apa ustaz kemalajuan ni, tapi itulah nilai. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah, bila dia kaya, bila dia senang, dia taruh lagi mana dia boleh taruh.
Termasuk orang hak bantu dia pun kena tarah. Sindiran almarhum Tan Sri P. Ramlee kepada orang-orang kaya akhir zaman. Padahal Allah kata, kamu dikayakan oleh Allah, hampir carilah kampung ibu patutnya kampung ibu disettle. Saya ingat tuan-tuan, pada tahun 2019, khutbah Jumaat, Masjid Island, bukan Penang IRELAND, overseas. Khutbah Jumaat, ada berlaku satu kebakaran tak jauh daripada masjid itu. Khatib tengah bagi khutbah in English, Allahumma salli ala Muhammad, dia beritahu kejadian sekian-sekian yang lebih kurang kita perlukan dana sekian-sekian untuk membangunkan kawasan perumahan 2-3 orang rumah tu yang terlibat. Apa berlaku tuan-tuan? Turun khutbah sallallahu alaihi Muhammad, tak sampai berapa jam dana cukup. Sebab yang dengar khutbah tu toke hardware, toke PA system, toke mic, toke kasut, toke towel, toke dinding, toke simen, toke apa lagi? Semua tu bergabung. Okey, saya jual simen. Okey, tak, saya bagi simen. Saya jual longkang. Okey, saya bagi longkang. Saya jual dinding. Saya jual tiles. Okey, ambil tiles. Bergabung semua tuan-tuan, tak sampai seminggu settle rumah tu. Padahal mereka bukan ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa kita tak jadi menjaga tuan-tuan? Tadi saya kata apa tadi? RM1 seorang RM1 kutip sebulan, kita dah 16 juta, setahun 180 juta, tapi rakyat masih lagi miskin. Muslimin dan muslimat rahimahullah sallallahu alaihi wasallam. Ni tak ada kaitan dengan pilihan raya. Bukan kata nak suruh pangkah saya, bukan. Tapi kalau tuan-tuan nak pangkah saya tak marah. Okay. Muslimin dan muslimat rahimahullah, tak masuk tanding, kita nak pangkah. Okey, tengok-tengok menang. Bukan sekadar menang tanpa bertanding, menang tanpa calon. Ustaz Manis tak masuk langsung tapi menang. Itu luar biasa. Itu tanda kiamat tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat radhiyallahu anhum. Okey, nak tutup cerita ni. Okey, tadi angle orang kaya yang kufur. Ada tak orang kaya yang beriman, yang soleh, yang low profile? Baru adil. Sekali kita bagi cerita yang agak negatif lagi tu. Apa ustaz kata siapa-siapa, bukan. So ada sampel yang positif. Tuan-tuan, saya ambil contoh saya lah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jom kita tengok sat tuan-tuan. Dalam majalah Forbes melaporkan bahawa tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam ranking orang yang paling kaya dalam ranking negara Malaysia ni tuan-tuan, sebagaimana yang kita tengok tuan-tuan, dan tuan-tuan pun maklum, yang pertama siapa tuan-tuan? Dimiliki ranking pertama Tan Sri Robert Kwok. Robert Kwok yang berketurunan, orang buat kajian, dan orang Cina ni yang berketurunan Lim, dia kaya nombor 1 yang namanya starting Lim. Yang nombor 2 namanya keturunan Li, termasuk saya. Ada juga Li nak ambil juga, ambil berkat Li. Okey, tuan-tuan, Tan Sri Robert Kwok ni berapa dia punya aset dia? RM48 bilion. Sallallahu alaihi wasallam. 2, Tan Sri Kok Leong Chan 44.4 bilion. Yang ketiga, Tan Sri Kon, saya ringkaskan cerita. Lepas tu Tan Sri Ananda Krishnan, toke apa? Maxis, Raja Telekomunikasi. Ananda Robert Kok, termasuklah Astro dan sebagainya. Sampai yang ke-10 tuan-tuan, semua cahaya non alif. Sehingga tuan-tuan, ranking manusia terkaya di Malaysia dikeluarkan oleh Forbes, majalah Forbes, pada ranking yang ke-12. Lelaki Melayu pertama bumi putra yang melafazkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan benda tu ada kaitan dengan apa yang nak saya cerita malam ni. Okey, pejabat penutup. Tuan-tuan, figura yang saya sebutkan ni mungkin tuan-tuan tahu dan mungkin kita tak pernah kenal anak-anak kita. Beliau adalah pemilik, aset beliau adalah RM2.4 bilion sallallahu alaihi wasallam, dan menduduki ranking ke-12 manusia terkaya di Malaysia, dan nombor 1 terkaya di Malaysia kategori orang bumi putra Islam. Tuan-tuan, beliau memiliki 23 biji kilang. Salah satu kilang beliau tempat saya. Di mana tuan-tuan? Di kilang gula Padang Terap. Di Malaysia ada 2 je kilang yang proses gula sampai tebu. Yang proses tebu sampai jadi gula. Dan saya membesar di ladang tebu. Dan tak ada kaitan dengan nama manis tu, tapi mungkin kebetulan. Sebab nama saya Ustaz Manis, dia main daripada Sabah. Tapi itu mungkin cerita suratan dan kebetulan lah. Nak ceritanya tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, orang kaya yang ke-12 ataupun yang pertama kaya di Malaysia ni, bumi putra Islam ni,
Dia ada satu habit. Habit dia tuan-tuan, setiap kali musim haji, dia akan pergi pusing Korea dan rantau, utamanya di Kedah. Sebab dia duduk di Kedah, Mas Tautin. Dia ada masjid di Kompleks Malai, di Masjid Akap Peluru, Wafron, di masjid tempat saya di Kuala Nerang pun ada masjid dia. AJK masjid yang uzur, yang tunggu lama sangat nak pergi haji, dihantar secara percuma. Dan namanya tidak pernah didendangkan, Wira Unsung Hero. Dan tak ada lah mock check tak ada. Ini yang dikatakan contoh orang kaya yang beriman, yang low profile. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Kalau nak tiru macam beliau. Siapakah beliau? Tan Sri Syed Muhammad Al-Bukhari. Dia memilih bernas, gula, termasuk roti gardenia. Muslimin dan muslimat rahmatullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya nak share dengan tuan-tuan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kekayaan yang dimiliki oleh 24 bilion ni, saya rasa tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, saya pernah dengar dia pernah sebut, dia kata apa? Bila dia bantu turun bagi bantuan dekat masyarakat dan umat, dia kata apa? Saya ni hanya tolong mengagihkan. Nampak duit tu duit saya, bukan duit saya ni, tapi duit umat, duit masyarakat, duit orang kampung. Saya hanya tolong mengagihkan. Nampak ada orang kaya yang beriman, dia umat dulu, dia Allah dulu. Hadza min fadlir rabbi. Bukan aku. Dia tidak ada perkataan sifat keakuan. Muslimin dan muslimat rahmatullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang dikatakan contoh orang yang kaya yang bernama Tan Sri Muhammad Al-Bukhari, Syed Mukhtar. Dan satu lagi kesempatan yang ada ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, Tan Sri Rashid bin Hussein. Saya sebut nama ni sebab ni cerita baik. Jadi bukan cerita aib. Bila cerita baik, tuan-tuan kena amin, tuan-tuan kena doa untuk mereka supaya lagi ramai orang kaya. So saya kata tadi tuan-tuan, yang ke-12, ranking ke-12, Tan Sri Syed Muhammad Al-Mukhtar Al-Bukhari di Malaysia. Ranking ke-13, Ustaz Manis. Ranking ke-14, Cikgu Hasan, pengerusi Masjid Jami' Al-Hidayah. Ada juga. Jadi tuan-tuan kita nak makan apa malam ni? Okey, saya payung untuk dah bayar. InsyaAllah, amin. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Ke mana tadi? Tan Sri Rashid bin Hussein, the CEO of RHB Bank. Pemilik dan pembina Masjid Sendayan, Sri Sendayan. Saya pernah kuliah subuh. Masjid Sri Sendayan, tuan-tuan mungkin pernah pergi. Sejibit semua macam Masjid Nabawi, kecuali kapek. Feeling, bau, tiang, mimbar, PA system, Masjid Nabawi. Dia ciplak tu, copy paste, kecuali kapek. Muslimin dan muslimat rahmatullah sallallahu alaihi wasallam, kali pertama saya kuliah kat sana. Nak ceritanya tuan-tuan, yang uniknya, ini contoh orang kaya tu. Masjid tu berjumlah, berharga RM 100 juta. Sebelah kompleks masjid ada satu kompleks makam. Ini fakta ni saya rasa tidaklah menjadi sulit untuk saya kongsikan. Kompleks makam tu tak ada penghuni dan tak ada kubur siapa-siapa. Saya pergi tu 2019 sebelum PKP. Bila sembang dengan AJK Masjid, Muslimin dan muslimat rahmatullah, pengakuan yang diberikan sangat menggemparkan. Ni kalau masuk Siakap Keli ni memang, Penang Kini ni memang happy dah ni. Memang meletup lah cerita ni. Cerita ada tuan-tuan Allahumma salli ala Muhammad. Kompleks makam itu dibina oleh Tan Sri Rashid bin Hussein yang masih hidup. Dan wasiat dia adalah, bila aku meninggal nanti, makam dan kuburkan aku di tepi masjid ini. Ada tak tuan-tuan pernah jumpa orang yang dah booking kubur dia? Itulah orang pertama yang saya jumpa, orang kaya. Dia buat siap-siap liang lahat semua, tunggu masa nak ke bumi. Orang tu masih hidup lagi. Kita doakan orang-orang kaya yang macam ni, yang diberikan kerendahan hati sallallahu alaihi wasallam, menjadi aset untuk ummah, agar kemiskinan akan terbasmi dengan adanya orang macam ni. Maka asbab Allah berkatkan bumi ini. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Jadi saat lagi saya nak telefon Tan Sri Rashid. Tak kat situ. InsyaAllah tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah, insyaAllah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan apa yang saya kongsi malam ni dengan izin Allah Azza wa Jalla bukanlah daripada saya, asbab saja. Mudah-mudahan kepada semua orang kaya, maka sama-samalah kita merendah. Ingatilah, sekaya dan sehebat manapun kenderaan kita, kenderaan akhir kita adalah van jenazah. Sehebat dan semahal manapun perhiasan mewah kita, ingatlah pakaian terakhir kita hanya kain kafan yang sama warnanya seperti kain ihram yang serba putih. Sewangi-wangi mana pun perfume yang kita pakai, ingatlah kewangian terakhir kita adalah kapur barus yang sangat ditakuti
tapi itulah wangian yang terakhir yang akan mengiringi jasad kita. Sallallahu alaihi wasallam. Setinggi-tinggi tingkat, berapa tingkat rumah kita, ingatlah kediaman akhir kita adalah banglo yang setinggi 7 kaki 6 inci. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf andainya ada kata-kata dan kekurangan di mana-mana. InsyaAllah mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah memberikan saya dan tuan-tuan kekuatan untuk kita menyadari dan menginsafi serta mensyukuri ada segala nikmat yang Allah beri. Ala kulli hal, alhamdulillah, kulli ni'matin alhamdulillah. Aqul qawla hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 999 jenayah membawa padam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da' wa tijaratan lan tabur. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.